Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya habibi ya Maulana. Ya Maulana Ista. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Mana putus-putus? Okey. Okey Dia takutlah orang guru masuk, dia takutlah line tu jadi putus. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua. Pada malam ni kita baru nak start live. Sama-sama kita tunggu masuk. Saya perkenalkan Ustaz Khairul Anwar Basri, qari kita. Masya-Allah, dia pakar keuangan kita juga dan dia juga adalah pakar emas, pakar pelaburan emas. Dan juga yang paling utama dia adalah qari dan juga hafizul Quran. Untuk boleh dapatkan bacaan dia. Dia ada yang keluar kat Edu Ikim tu bacaan dia. Nampak je tuan serabutnya tu seorang tu dia, masya-Allah. Rambut tu kopiah tu tinggal. PKP Jangan kata dah sebulan lebih tak balik rumah Oi, sebulan lah, 36 hari. So maknanya memang tak boleh buat surat ke apa semua tak boleh Masya-Allah. Baik tak Cabaran payah rumah lah, mertua. di KS Selangor kawasan merah. Yalah betul lah, tak payahlah. Jadi duduk rumah mertua di Kuala Terengganu. Masya-Allah, tenang-tenang, seronok duduk kampung, masya-Allah, masya-Allah. Itulah. Okey, sekarang kita nak start malam ni. Kita nak cerita sikit persiapan Ramadan lah mudah-mudahan insya-Allah. Sekarang nanti tolong komen kat bawah tu Tafadhal. Baik. Insya-Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Allah jazakum. Okey, terima kasih semua. Siapa yang nak live boleh request, nanti kita try live. Siapa yang ada soalan ke tak sempat nak type, dia nak terus live pun boleh juga. Kalau tak, kita type je soalan-soalan, okey? Terima kasih semua. Saya pertama sekali minta maaf banyak-banyak sebab saya rasa dah seminggu saya tak dapat nak live sangat dengan Instagram. Tapi saya buat live kat Facebook. Tapi bersama nak ceritanya, saya daripada start hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, bukan 4 hari tu saya demam. Demam boleh kata panas sampai tak boleh nak bangun jugalah sebab saya buat fitness dekat rumah. Alhamdulillah dah turun 5 kilo. Tapi salah urat macam mana tak, akhirnya sampai kena demam. Alhamdulillah makan ubat semua tapi dah okey dah hari Ahad lepas. Dan so hari ni dah Sabtu sudah habis minggu dah, saya dah recover. Start pada hari Ahad tu saya dah okey. Tapi hari Selasa tu saya buat COVID-19 test. Sajalah saya volunteer pergi buat test COVID-19 di KPJ Damansara. Alhamdulillah KPJ dia buat murah RM388 CSR dia sempena COVID ni. So KPJ Damansara buat drive-thru, so saya buat drive-thru COVID test tu dah 24 jam Alhamdulillah. KPJ call, suspend, menangis saya KPJ call bagi tahu saya negatif COVID-19. So demam 3 hari, so rasa tak seronok lah kan, takut kita membahayakan orang lain. Jadi saya buat test. Alhamdulillah selamat dan terima kasih atas doa semua yang tanya khabar saya mana pergi live lama tak ada semua. So minta maaf banyak-banyak. Yang penting kita semua dapat berjumpa pada malam ni InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang join live kita pada malam ni. Malam ni kita nak bincang pasal persiapan Ramadan. Kita ada lebih kurang hari ni esok Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kita lebih kurang 5 hari insyaAllah. Kerana pada hemat saya kalau ikut pada takwim pun walaupun belum keluar rasmi lagi, tapi kalau kita tengok dalam susunan takwim kita secara hisab, walaupun ru'yah kita belum tengok, tapi takwim hisab kita biasanya dah betul lah. InsyaAllah Khamis malam Jumaat tu kita dah start malam pertama Ramadan insyaAllah. So hari Jumaat, hari pertama kita berpuasa insyaAllah. So kita lebih kurang 5 hari lagi untuk kita nak menghadapi Ramadan. So insyaAllah kita cuba nak discuss malam ni apa yang kita boleh plan ataupun ada soal jawab supaya kita boleh Ramadan dengan lebih baik pada tahun ni. Tambah pula Ramadan kita berbeza pada tahun sebelumnya. Ramadan kita tahun ni, Ramadan dalam keadaan kita berada dekat rumah kita semua. So kita gunakan peluang ni untuk kita pulun sungguh-sungguh ibadat. Dalam masa yang sama kita boleh berjamaah, bertarawih, bertadarus bersama dengan family tersayang kita. Alright, so kita bincang pada malam ni tentang Ramadan. Pertama sekali macam mana perasaan? Saya nak tanya perasaan dulu. Malam ni kita live sekejap dah setengah jam Nanti esok kita cuba buat timeline pula. Pertama perasaan dulu. So kalau siapa yang mungkin dia stres atau fikir alamak
dah datang lagi Ramadan, aduh tak ready lagi lah. So tolong cari mood, tolong cari perasaan tu. Dan sebab kita tak nak lah kita rasa stres dengan Ramadan. Macam ada orang dia tahun lepas kan, masa time Ramadan tinggalkan dia, oh dia rasa happy, oh dah nak raya. Ada orang tak, dia sedih masa Ramadan pergi. So bila time Ramadan dah nak datang balik lagi 5 hari, dia punya excited tu lain macam. Dia dah start prepare dah, dia punya bilik mana, Quran mana, dia dah tahu dah mana tasbih dia nak guna, pakaian apa dia nak pakai, dia dah susun atur dah perabot-perabot dekat rumah dia supaya dia dapat satu space khas dia nak semayang, dia punya excited nak sambut Ramadan. Jadi kita nak kena ada perasaan tu. Kita punya teruja, excitement kita punya keterujaan untuk menghadapi Ramadan. Dan tahun ni, yelah Ramadan kita duduk rumah, tuan, bukan macam biasa-biasa kita nak keluar sana, kerja lah apa semua kan, kita bagi alasan macam-macam, jam lah apa semua sekali. Kali ni kita tak ada alasan sangat. Walaupun ada mungkin yang kena bekerja, tapi saya rasa majoriti lah yang bekerja daripada rumah. So kita guna peluang tahun ni sungguh-sungguh. Saya pun dah start susun dah pelbagai aktiviti kita dekat rumah dengan family saya semua. So saya harap kita semua ada perasaan ini, kita ada emosi ini, insyaAllah. Haziq Rosli, apa hukum untuk hukum? Apa benda tu Haziq? Hukum apa tu Haziq? Kita nak bincang malam ni lebih kepada hukum puasa atau apa-apa ibadat-ibadat berkaitan dengan Ramadan, perkara sunat, perkara yang membatalkan. Kita bincang santai-santai dah lah, kita tak nak panjang-panjang sangat. Noain sebut tak sabar, betul, semua orang tak sabar, betul, kita kena rasa perasaan ni, tak sabar je nak masuk Ramadan. Bila kita rasa tak sabar tu, dia jadi macam mana orang kata, so bila kita dapat first day malam tu, kita rasa terus, kita rasa nak buat semua benda, insyaAllah. Haziq Rosli, perasaan tak best sebab tak ada bazar Ramadan. Okay, cuba Haziq kongsi sekejap, apa yang best dengan bazar Ramadan? Boleh juga kita share, kita jadikan satu tajuk malam ni. Okay, bagi orang yang suka bazar Ramadan, apa yang best sangat bazar Ramadan? So kalau bazar tak ada, dia rasa macam ala hamba. Mungkin dia sudut kemeriahan kot, kan kita rasa bazar tak ada. Tapi saya rasa satu cara kita nak buat, kita nak createkan mood tu, kita buat apa? Kita buat style dulu. Tak payah bazar. Saya dulu mana ada bazar sangat. Dulu macam mana orang ni masak, jiran ni masak, so masing-masing bertukar-tukar juadah pada waktu petang. Buatlah, tapi kita buat contactless lah. Kita bagi tu dalam group WhatsApp, ataupun kita private message orang tu, kita bagi tu, Kak, saya ada bagi bubur, saya masak bubur lambuk kat rumah malam ni, kat rumah hari ni saya letak kat atas tembok dekat pagar akak. Jadi akak pun datang, jiran kita pun datang ambil. Tak payah jumpa pun tak apa, sebab kita nak contactless, kita tak nak berhubung sangat. Kalau jumpa pun kita jagalah social distancing, jarak kita jaga, tak payah nak bersalam semua, tak payah tanya khabar macam tu, dan kita bertukar-tukar juadah. Macam yang kita buat zaman-zaman kecil dulu kan, mak ayah atau nenek kita ajar dulu, kita bertukar-tukar juadah. So mungkin itu create kita punya mood, supaya kita boleh dapat perasaan, dapat pelbagai juadah kan. Kita hantarlah jiran ni, esok jiran lain pula, kita nak hantar satu lorong, 30 rumah, 40 rumah, mungkin payah nak buat kan. Kita buatlah sikit-sikit. Kita plan hari ni 3-4 rumah dapat, esok 3-4 rumah dapat. Kalau jiran yang jenis happening, yang jenis rapat, dia siap declare lagi, okay hari ni saya masak menu ni, awak masak menu ni, lepas tu kita tukar-tukar juadah. Ada orang yang plan macam tu kan? So terpulang, yang penting kita ada kemeriahan tu dengan kejiranan kita pada kali ni. So mungkin kalau bazar tak ada, so mungkin inilah bazar Ramadan kita dengan cara kita hantar juadah kepada jiran. Hantarlah semangkuk ke rumah orang. Walaupun mangkuk kita tahun lepas dia belum pulangkan lagi. So tak apa, kita hantar je mangkuk yang lain. Muhammad Farid Izwan kata, Ustaz, macam mana dengan hati yang suka buat pahala tapi dia masa yang sama keinginan nak buat maksiat pun tinggi? Okey, betul Farid. Kita memang betul pun. Tuhan bagi hidup kita ni memang senang nak buat dosa. Nak buat pahala susah. Tapi bagi orang yang dah suka buat pahala, sebab tu penting istiqamah buat pahala. Sebab apa? Tuhan dia bagi jaminannya, siapa yang buat pahala khususnya yang jaga solat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya solat akan cegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. So maknanya kita mungkin dah buat baik, kita dah sembahyang dah apa. So tolong buat correction, tolong perbaiki, sempurnakan solat kita supaya dia boleh jadi antivirus yang kuat, supaya boleh kita tinggal dosa. Dan yang keduanya, ulama sebut, kalau kita dah konsisten buat baik, kita istiqamah buat baik, buat betul-betul pula, Tuhan akan halang kita buat dosa. Contoh, bila kita jenis jaga solat fardu, jaga solat sunat, sedekah, aurat jaga, mulut jaga, perangai akhlak semua jaga, kadang-kadang kita ada peluang nak buat jahat, tiba-tiba Allah halang kita. Contoh, kita tengah duduk satu meja dengan kawan-kawan, tiba-tiba orang start
nak mengumpat, kita start nak buka tajuk mengumpat cerita pasal orang lain. Kita pun happy lah kan, kita pun macam excited juga nak dengar, oh apa hal cerita ni. Kita baru nak start dengar je, tiba-tiba ada orang call kita. Kita pun bercakap dalam telefon pasal tajuk lain tu, kita habis letak je call, habis tajuk mengumpat. Ini mungkin salah satu cara Allah nak halang kita daripada buat maksiat mengumpat tadi. Sama juga maksiat mata. Kita mungkin jaga solat, jaga apa semua, tiba-tiba kita keluar je rumah dekat area KLCC ke mana ke, kita nampak perempuan seksi. Kan, apa turis, pelancong-pelancong luar negara datang dengan sleeveless, dengan skirt pendek. Mata kita nak juga tengok. Tapi kita nak je tengok lori lalu. Akhirnya terhalang kita nak tengok sebab ada lori. Habis pergi je lori tu, dah hilang dah perempuan tadi. Mana pergi dah? Rupanya kena gelik tayar lori. Tak contoh lah. Rupanya dah tak ada. Kita cari dia tak ada dah. Tuhan halang kita buat dosa. Tapi syarat nak dapat macam ni, syaratnya konsisten buat baik. Tuhan akan bantu kita untuk halang kita daripada buat dosa. Sebab tu, antara cara buat baik yang paling utama, tolong jaga solat, insyaAllah. Sedekah untuk orang berbuka puasa, apa ganjaran? Ini penting. Ini bulan Ramadan ni, kita duduk PKP ni. Tolong. Apa yang kita nak makan, jangan lupa jiran kita. Jangan lupa orang lain juga. Siapa yang ada duit lebih, ada banyak orang buat misi bantuan. So, siapa yang rasa dia tak mampu nak pergi, tak apa. Kita pun tak payah pergi ramai-ramai. Mana orang yang ada authority saja yang boleh buat misi bantuan tu, kita agihkan dana kita kepada orang, biar orang atur. Kan? Kita buat. Kita ada saluran banyak. So, kita pun tak payah nak terlalu nak libatkan ni. Kalau semua orang sibuk nak keluar hantar misi bantuan, bahaya pula sebab kita masih dalam kawalan pergerakan. So kita tak payah macam tu sangat. Yang penting kita bagi makan orang buka puasa. Apa kata Nabi? Man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'im. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang tu berpuasa tanpa mengurangi. Mislu min wari ayang kusa min ujurihim syai'. Tanpa mengurangi dosa, tanpa mengwari ayang kusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang tu. So orang tu mungkin jiran kita, kawan kita atau orang yang kita hantar makanan buka puasa tu, dia mungkin paginya dengan solat jemaah, zuhurnya solat jemaah dengan tadarus Quran, dia pun buat baik apa semua kan, zikir banyak. Dia buka puasa, kita yang sponsor, kita yang bagi dia makan. Mudah-mudahan dapat pahala sebagaimana dia dapat pahala itu, dapat juga mengalir pahala untuk kita. Dan ini juga sangat relevan pada orang yang mungkin tak boleh berpuasa. Orang yang sakit mungkin, atau perempuan yang dalam period datang bulan. So dia ambil peluang nak dapat pahala banyak sebab dia puasa tak boleh, sembahyang tak boleh, baca Quran tak boleh. So dia beri makan orang berbuka puasa. Termasuklah family dia sendiri, jiran-jiran dia, atau dia hantar duit sikit dekat misi bantuan tadi supaya masing-masing dia boleh share untuk berbuka puasa walaupun dengan sebiji tamak. Dan so dia dapat pahala sebagaimana pahala orang tu berpuasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia lover sama satu kita, gitulah kami jiran selalu buat sekarang. Cantik, bagus. Kita hantar-hantarkan, orang ni hantar semangkuk kuih lapis, orang ni ada lebih masak kari dia, dihantar sepinggan daging, kari daging. Yang ni kita plan ni sama-sama jiran kita, pandai-pandai kita lah. Ada orang yang boleh terang, kan ada orang yang dia boleh private message, dia private message jiran dia. Terpulang. Kita nak kembalikan balik suasana ni macam dulu lah. Kita ada masalah apa, tak ada bawang, kita call je orang sebelah. Kak ada lebih bawang tak, nak minta sikit? Ada orang sebut je, saya berapa daun pandan banyak kat rumah, ambil, siapa nak daun pandan ambil je, tak payah call. Siapa yang ada daun kari, dia tahu je jiran dia, siapa nak daun kari, rumah saya banyak. Siapa yang nak serai, rumah saya banyak serai. So maknanya semua orang ini declare, dia share saja sepanjang kehidupan dia orang dalam hidup jiran. Kita kembalikan balik perkara macam ni. Terima kasih semua. Datuk Azhar, terima kasih kepada Ustaz Falah, semua ada. Kepada Saudara Farid, terima kasih semua join pada malam ni. Tips khatam Quran bulan Ramadan. Alright. Ini bagus, soalan ni bagus. Kita ingat Ramadan bukan sekadar bulan puasa. Ramadan adalah bulan ibadat. Salah satu ibadat yang utama Ramadan adalah puasa. Tetapi jangan ingat ada yang lebih utama, namanya solat. Sebab puasa dia masih ada pilihan, masih ada excuse. Orang sakit, orang tak larat, boleh ganti hari lain tapi puas. Tapi solat dia no excuse. Lagi nyawa di kandung badan, walaupun sakit, walaupun terlantar, wajib solat. Beza dengan puasa. So jangan siapa yang paksa anak bangun sahur, tolong paksa dia bangun 9 subuh. Kalau anda boleh paksa dia untuk bangun sahur dengan alasan supaya esok tak lapar, boleh tahan puasa, tolong ibu ayah semua. Saya pesan sungguh-sungguh tahun ini kita jangan kesian dekat anak kita. Tengok dia kesian, letih, tidur Ustaz. Ni kita tak ada alasan sebab sekarang cuti sekolah. Dulu je mungkin kita kata, alah kesian Ustaz nak kejut dia 9 subuh sebab nanti kan dia nak bangun pergi sekolah. Ini tak ada bangun pergi sekolah, dah sebulan lebih dah tidur dah pagi-pagi. Tolong kejut dia sahur.
dan tolong jangan bagi dia tidur melainkan dah sembahyang subuh dulu. Dan tolonglah doakan saya, kita pun nak susun jadual dengan ketat Ramadan tahun ni. Lepas subuh nak buat apa, sebelum subuh nak buat apa. So kita tolong plan sungguh-sungguh, kita bincang betul-betul, kita briefing elok-elok supaya anak-anak semua get ready, kita suami isteri pun ready supaya kita dapat Ramadan yang terbaik tahun ni, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, tiap khatam Quran. Antara benda yang terbaik juga kita buat bulan Ramadan adalah bulan dengan kita banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah sebut dalam Quran kan dalam ayat 185 tak silap saya, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah bagi tahu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan juga pembeza antara kebenaran dan kebatilan. So bila kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Quran, jadi kita kena perbanyakkan baca Quran. Okey, tips nak khatam Quran. Pertama sekali kita tahu Quran kita ada 30 juzuk, ada 114 surah. Setiap juzuk mesti ada 10 helai. Punya cantiknya Rasulullah SAW menyusun Al-Quran yang dipandu oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Setiap juzuk ada 30 juzuk, satu juzuk ada 10 helai, which is 20 muka surat. Sampai habis, sampailah juzuk yang ke-30. Tuan-tuan tolong cek. Kita Quran kita semua sama. Kalau Mashaf Utsmani lah, resam Mashaf resam Utsmani. Nah, dengan Syiah pula, kalau Syiah Quran dia 3 kali ganda. Jangan ada dalam ni Syiah na'udzubillah. Syiah dia kata Quran kita 3 kali ganda daripada Quran yang ada sekarang. Sebab Muhammad menyembunyikan wahyu. Na'udzubillah min zalik. Harapnya orang Syiah yang berpandangan macam tu bertaubat. Quran kita lah Quran yang paling tepat, bukan Quran Fatimi sebagaimana didakwa oleh orang Syiah yang lebih tebal 3 kali ganda. Itu bukan. Quran kita 30 juzuk, satu juzuk ada 10 helai, which is ada 20 muka surat. Kita ada solat waktu 5 hari. 5 hari pula. Satu hari ada 5 waktu. Betul? 5 waktu kita semayang, tuan-tuan. Kalau kita boleh ingat, satu waktu kalau boleh, kita target. Kita ada 30 hari puasa contoh. 29 atau 30 lah. So kalau kita let's say kita nak sehari satu juzuk. So macam mana kita nak buat? Kita ada 10 muka surat. So tolong dapatkan 2 helai untuk satu waktu solat. Pandai-pandailah. Sehelai baca sebelum Zuhur, selai lagi baca selepas Zuhur. Selai baca sebelum Asar, selai lagi baca selepas Asar. Selai baca sebelum Maghrib, selai lagi baca selepas Maghrib. 5 waktu sehari semalam kita dapat 10 helai, berarti kita akan kita akan habis satu juzuk sehari. Tuan-tuan, ni musim PKP, kita tak rushing, kita tak pergi mana-mana. Sepatutnya kita bukan boleh dapat sehelai sebelum, sehelai selepas. Sepatutnya satu waktu kita boleh dapat satu juzuk. Siapa yang boleh dapat 5 helai, which is 10 muka surat sebelum Zuhur, 10 muka surat, 5 helai lagi selepas Zuhur, dapatkan satu juzuk sehari. Satu juzuk, satu waktu. Berarti satu hari kita dapat 5 juzuk. Maksudnya tuan-tuan, 15 hari, insya-Allah, setengah Ramadan kita dah boleh khatam sekali. So pandai-pandai kita lah tuan-tuan. Kalau siapa yang nak khatam sebulan, dia dapat satu khatam Quran, dia kena dapatkan satu juzuk at least. Maknanya dua helai, iaitu 2 helai, iaitu 4 muka surat. Dia kena baca untuk satu waktu solat. So 5 waktu solat dia dah dapat 10 helai, iaitu 20 muka surat. Itu cara paling mudah lah kalau kita nak khatam Quran. Saya pernah buat testing. Kalau saya baca tuan-tuan dengan bacaan yang hadar, bacaan laju. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu bacaan hadar. Ada bacaan yang slow sikit, tadwir dia slow sikit, kan? Ada yang tartil tu lagi slow. Kalau bacaan-bacaan hadar ini ada surah-surah yang mudah-mudah, saya boleh dapat lebih kurang dalam 25 minit ke 30 minit untuk satu juzuk. Maksudnya saya boleh dapat 1.5 minit. Berarti sehelai saya dapat 3 minit. So 10 helai saya dapat 30 minit. Lebih kurang makna satu muka saya 1.5 minit. Tuan-tuan try buat, tuan-tuan buat stopwatch dekat handphone masing-masing. Try baca satu muka surat tu, berapa minit dapat. So tuan-tuan try, susun atur dalam jadual harian kita. Oh, saya baca satu muka, kalau Ustaz, mungkin seminit setengah sebab Ustaz baca laju. Okey, saya baca dapat 5 minit Ustaz. Okey, satu muka 5 minit, berarti sehelai 10 minit. Jadi pandai-pandai kita lah nak peruntukkan masa berapa banyak. Kita kena plan tuan-tuan. Sebab kalau kita boleh plan, insya-Allah kita yang susun masa, jangan masa yang susun kita.
Kalau kita masa susun kita akhirnya kita jadi tak cukup. Tapi kalau kita susun masa, kita dah tahu dah. Aku baca satu muka surat 5 minit. So kalau aku nak dapat selai 10 minit. 10 minit kalau aku nak dapat 10 juzuk, 10 line, berarti aku kena habis 50 minit atau sejam. So sejam untuk satu juzuk. Okeylah, maknanya aku nak baca setengah juzuk, setengah jam. Okey, ikut setengah jam. Jadi dia pun plan setengah jam mana dia nak cari. Setengah jam mana dia nak cari supaya dia boleh dapat satu juzuk sehari. Terpulang. Ada orang boleh buat time semayang, ada orang boleh buat time dia free, time duha dan sebagainya. InsyaAllah kita doa. Sama-sama yang penting saya boleh khatam, tuan-tuan juga boleh khatam Quran insyaAllah. Ni kita ada Ustaz Muhammad Ashraf. Ustaz Muhammad Ashraf boleh tolong type sikit dah Ustaz. Macam mana cara untuk khatam Quran? Tadi awal-awal tadi saya live dengan Ustaz Khairul Anwar Basri. Pun ni semua pakar-pakar Quran ni. Kalau masing-masing boleh tolong type dekat sini, berkongsi cadangan macam mana cara kita nak khatam Quran dengan mudah pada bulan Ramadan. Ustaz, terima kasih. Apa ni Ustaz, macam mana hapuskan rasa was-was? Okey, pertama sekali kita kena ingat was-was ni adalah penyakit syaitan yang bernama sil khannas. Sebab tu kita baca dalam surah An-Nas, allazi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya Allah, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sil khannas ni suka bagi ragu-ragu dekat hati manusia. Minal jinnati wan nas. Iaitu siapa ni yang suka bagi ragu-ragu ni? Antara manusia dan juga di kalangan jin. Di kalangan jin yang jahat yang namanya syaitan dan juga iblis. Cara nak hilangkan? Pertama, kena hindari diri kita daripada syaitan dan iblis. Macam mana cara? Pastikan toilet bersih. Bila toilet kita bersih, syaitan dan iblis tak kena duduk lama-lama dalam tu. Yang kedua, pastikan dalam rumah kita sentiasa baca ayat Quran banyak. Masuk pintu rumah, baca bismillah. Sebut nama Allah, bagi salam, assalamualaikum, nak makan, apa. Hindari perkara-perkara yang syaitan suka, hindarkan. Kotor, apa-apa gambar-gambar dalam rumah yang tak sepatutnya, gambar-gambar hidup, buang. Maknanya, perkara yang boleh mendatangkan syaitan dalam hidup. Dalam handphone kita, apa-apa benda yang syaitan suka, buang. Sebab bila syaitan dekat dengan kita, termasuk juga bulu-bulu yang ada dekat badan, kalau kita boleh buang, bersihkan diri. Saya dah cerita hari tu tentang menghilangkan bulu-bulu ketiak, bulu kemaluan, apa-apa, kuku, semua bersihkan. Ini semua perkara yang syaitan suka. So, buang semua benda-benda yang tak elok ni, kebersihan kita kena jaga. InsyaAllah salah satu cara, akhirnya syaitan tak ada dalam diri kita, so kita boleh hilangkan was-was, gangguan-gangguan syaitan. Antara lainnya, kita banyakkan baca Qul a'udzu birabbin nas tu. Ataupun baca ayat-ayat muawwizat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Betul baca Qul a'udzu birabbin nas. Betul baca apa lagi? Ayat-ayat perlindungan supaya kita bebas daripada gangguan syaitan. Begitu juga kalau yang jenis ganggu kita di kalangan manusia, maka hindarilah manusia-manusia yang suka mengganggu, yang suka mengumpat orang, suka fitnah orang, cakap buruk pasal orang. Hindari orang-orang macam ni. Kalau kita terlibat dekat Facebook, kat Instagram, atau dalam grup WhatsApp yang suka bersembang pasal orang, apa semua, caci maki apa, kita hindari. Kita unfollow, kita unfriend lah orang-orang yang macam tu. Kan yang suka bawa aura negatif dalam hidup kita. Termasuklah orang yang suka bawa berita-berita palsu, yang tak pasti. Termasuklah apa saja benda yang tak elok, ini semua gangguan-gangguan syarril waswasil khannas. Ustaz, perempuan dalam bahadah besar boleh tak dia berwuduk? Ustaz, boleh berwuduk, tapi wuduknya tidak mengangkat hadas. Dia sekadar dapat pahala wuduk je. Tapi wuduknya tidak mengangkat hadas. Sebab macam mana nak terangkat hadas kecil, dia masih berhadas besar. So, wuduk yang sama, dia tak boleh pegang Quran. Dia tak boleh baca Quran, apa semua tak boleh. Tapi dia sekadar dapat pahala wuduk saja. Ustaz, boleh tak hafal surah dalam keadaan uzur? Boleh dalam hati. Jangan lafaz dengan mulut. Ataupun dia dengar bacaan qari dalam handphone dia, dengar bacaan qari tu, dia pun mengulas sambil dia dengar tu, dia ingat. Tapi ingat siapa yang nak hafal, kalau boleh jangan semata-mata dengar, kena tengok. Dia tengok dalam handphone, dan sambil tu dengar qari baca dalam handphone tu, tengok, kita pun hafal sama-sama sambil tengok. Jangan hafal sambil dengar, sebab kita takut kita dengar salah, akhirnya kita terhafal benda yang salah. So dengar, tengok, hafal. Dengar, tengok, hafal. Ulang-ulang. Tak payah lafaz. Ini bagi orang yang uzur. Bagi orang yang tak uzur, elok dia lafazkan. Apa lagi soalan? Ya Ustaz, memang ada buat macam tu dalam bulan. Alright.
Pasal puasa, masih lagi pasal puasa Hari ni saya nak last setengah jam je. Tak lama So kita tengok apa yang kita boleh share tentang bulan Ramadan kita, apa-apa soalan-soalan yang kita risau. Saya nak sebut pada sesedari semua, kita jangan risau perkara yang membatalkan puasa. Kita jangan risau. Tuan-tuan perempuan, sebenarnya perkara yang membatalkan puasa tak banyak. Tapi yang ni yang orang risau. Kan? Perkara yang membatalkan puasa, cuba ingat balik. Makan dan minum dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Bersetubuh. Kan, bersetubuh di siang hari. Kan, mengeluarkan mani dengan anggota, dengan elemen sentuhan. Ini je perkara yang membatalkan puasa. Lain, mana ada? Tapi yang kita risau yang banyak sangat tu, korek hidung, berkomor-komor, berus gigi, pergi cabut gigi, tak ada kaitan pun. Tapi yang tu yang orang takut. Kan? Sedangkan sesedari semua, yang kita perlu takut adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang itu sangat banyak. Yang membatalkan puasa tak banyak. Macam saya kata, dia makan dan minum dengan sengaja. Kita manalah sengaja nak makan. Mungkin peringkat sehari 2 hari yang pertama, kita turun bawah kan biasa dah PKP ni kan, bangun tidur je cari dapur, bangun tidur cari dapur. Mungkin sehari 2 hari yang pertama, kita buat rutin yang sama, bangun tidur je makan pisang atas meja, nampak ada pisang kan. Terlupa hari ni first day Ramadan. Tak apa, walaupun dah habis biji pisang. Yang nambah lagi siap makan nasi goreng. Terlupa hari ni hari pertama. Mungkin duduk seorang-seorang kan, tak ada orang nak ingatkan dia. Logik lah. Tu mungkin sehari 2 hari pertama kot. Takkan 20 hari yang pertama kan. Itu pelik lah tu mengada-ngada. Terlupa tak masalah walaupun habis pinggan nasi. Kan, yang tak bolehnya sengaja. Sengaja ni sikit kita makan pun batal. Sikit. Contoh, ada lebihan nasi kat dalam gigi tu. Kita tengah semayang, kita korek, jumpa nasi tu, kita pun telan. Sengaja walaupun kecil. Batal semayang, batal puasa. Siapa yang makan tu tengah semayang, batal semayang walaupun sebiji nasi, Ustaz. Sebiji. Ustaz, batal puasa kalau saya sengaja saya terjumpa macam daging yang saya termakan sahur tadi, ada celah gigi saya. Tengah saya tengok TV pukul 9 tu, saya korek, jumpa daging tu. Saya pun pergi gigit, saya pun makan. Batal. Sengaja. Jadi maksudnya tak sengaja, tak batal. Masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Apa benda rongga terbuka? Cuba tengok. Hidung, mulut, telinga. Lain? Mana ada? Mata bukan. Telinga pun setengah doktor kata dia bukan rongga terbuka sebab dia ada gegendang. Kalau terbuka dah lama dah kita pekak. Dan rongga terbuka ni senang katanya mulut dengan hidung lah. Dia lebih terbuka. Masukkan sesuatu tu maksudnya masuk sampai dia tak keluar. Masuk terus sampai ke perut. Jadi kalau setakat dah masuk, keluar balik tak masalah. Telinga masuk, keluar balik. Dalam kotembat tu kita masuk dalam telinga, kotembat, putik kapal tu. Masuk, kita tekan sampai habis. Tak keluar dah. Dia pun turun sampai ke bawah. Itu tak boleh lah kan. Pelik lah, memang tak akan berlaku. Cuma nak katanya masuk yang tak keluar. Hidung kita masuk jari, tak masalah. Masuk jari. Tapi tak payahlah kau masuk sampai ke maghrib duduk dalam ni je tangan. Kan sekala dah kata sangat. Korek buang, tak masalah. Masuk dalam mulut tak boleh. Yang tak bolehnya masuk dalam kerongkong. Dalam mulut ni tak apa lagi. Letaklah seketul ayam dalam ni. Jangan sengaja letaklah kan. Contoh, letaklah ayam, tak batal. Tapi kalau sengaja letak untuk nak rasa ayam tu, biar lama-lama sampai ke petang, tak bolehlah makruh lah. Dah lama rasa tu masuk ke dalam air liur kita tu. Tapi nak kata selagi tak telan, tak batal sebenarnya. Kan? Sama juga letak gula-gula. Memang letak dalam mulut, saya tak telan Ustaz. Tapi gula-gula tu kan cair. Ada orang dia mengandung, dia nak elakkan dia punya alahan tu, dia makan gula-gula. Saya kata saya makan, tapi saya tak telan Ustaz. Dia letak kat mulut je. Itu yang mengalir dengan air liur tu, batal lah tu. Mana? Tengoklah benda yang tak cair tu tak apa. Kan letak batu sebiji dalam mulut, dia mana cair? Bukan ais batu. Batu kerikil tu letak. Batalnya kalau kita telan batu tu. Tu contohlah. So nak katanya, perkara yang membatalkan puasa tak banyak. Tapi yang banyaknya perkara yang membatalkan pahala puasa. Lepas tu kita bulan ni Ramadan tahun ni, cabaran kita apa? Internet ni, Facebook, Instagram kita tolong tengok. Kan masing-masing orang buat benda-benda tak sepatutnya. Minta maaf banyak-banyak siapa yang masih dengan TikTok, dengan apa Bigo pun, tolonglah hentikan. Dia nak buat posting-posting, berjoget sana sini, yang masih ada gambar-gambar, video, gambar pakaian yang tak elok, tolonglah, janganlah kacau kami yang nak berpuasa bulan Ramadan. Tolong jangan buat posting-posting mengarut ni. Na'udzubillah min dzalik. Siapa ada kawan-kawan, tolonglah pesan kawan-kawan. Siapa yang follow orang yang macam ni, tolonglah unfollow sebab dia benda yang tak elok untuk Ramadan kita. Yang kita risau, kita baca berita-berita fitnah, baca berita-berita palsu.
sebarkan kebencian dalam Facebook, Instagram, duk mengumpat sana sini, tolonglah elakkan. Ini pahala yang akan dibatalkan. Puasa tak batal tapi pahala batal. Buat apa? Dia Nabi sebut kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain Nabi kata, malam yada qaulal